الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar menurut fiqh mazhab Imam Syafi'i dalam mensyarahkan matan Ghayah wa Taqrib ataupun matan Ghayatul Ikhtisar. Kitab ini dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Kita dalam topik membincangkan Kitabus Salah, dalam membincangkan berkaitan dengan rukun dalam salat. Kita dah ambil 3 rukun sebelum ni, menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita dah ambil berkaitan dengan niat, kemudiannya berdiri menurut kemampuan dan juga takbiratul ihram. So kita nak sambung, kita dah bincang sikit berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah dan basmalah ini. InsyaAllah kita sambung. Dan saya nak kita kata nak peringatkan balik berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, nama Allah Subhanahu wa taala, adalah satu surah yang pertama dalam Al-Quran, dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Fatihah min a'dha, dia kata a'dhamus suwar fil Quran, surah yang paling hebat, paling kita kata dahsyatlah dia punya kehebatan, ya katakan a'dhamus surah. Disebut dalam hadis begitu, a'dham surah yang paling agung, surah yang paling hebat, ya katakan dalam Al-Quran. Dalam sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kepada seorang sahabat, dia kata, aku nak ajar kamu a'dhamus surah fil Quran. Lepas masa nak keluar daripada masjid, sebelum keluar daripada masjid, masa nak keluar daripada masjid, dia pun pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku, tadi kamu kata nak ajarkan kepada aku a'dhamus surah fil Quran, a'dhamus surah fil Quran, surah yang paling hebat dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW pun beritahu sab'an masani. As-sab'u mathani. As-sab'u masani adalah nama selain daripada nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dia banyak nama, nama Allah. Dia ada setengah sampai berbelas nama, dia kata. Ada yang sebut Syifa, ada yang sebut Alhamdu, ada yang sebut Fatihah, ada yang sebut Syifa, ada yang sebut Surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan macam-macam. Ada riwayat-riwayat mati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah mati Allah Subhanahu wa taala ada 7 ayat. Maka 7 ayat tadi sepakat ulama mengatakan 7 ayat. Adapun adakah kiraan 7 ayat itu setelah mereka sepakat termasuk Bismillahirrahmanirrahim, maka itu khilaf. Sebagian ulama antaranya Syafi'i dengan Hanbali tidak menyatakan Syafi'i dengan Hanbali menyatakan bahawa Bismillah itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, selepas semua sepakat bahawa Bismillah itu satu ayat dalam Al-Quran dan surah An-Nahl. Di sana ada ayat yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi adakah dia salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah? Maka khilaf ulama. Sebagai mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpegang bahawa Bismillah itu salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah, dan dikira Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Sebab itu dalam Al-Quran kita ada orang yang bidang takhasus Al-Quran. Dia dalam pengkhususan Al-Quran, dia ada satu subjek dia panggil Adul Ayah, maknanya kiraan, macam mana nak mengira ayat Al-Quran itu. So kita kata di sini termasuk jugalah dalam tajuk ini
Mereka akan belajar khilafat yang ada dalam pengiraan ayat-ayat Al-Quran. Apapun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Fatihah ni tadi, mazhab Syafi'i dengan Hambali, bismillah itu salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah. Adapun Maliki dengan Hanafi, mereka tidak mengira bismillah itu ayat yang pertama. Dia kira ayat yang pertama ialah alhamdulillahi rabbil alamin, sampailah siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang tu, ayat siratal ladzina an'amta alaihim, dijadikan ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Kalau mazhab Syafi'i, kita ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat tu kita anggap dia ayat yang ke-7. So mazhab Hanafi dan Maliki, ayat yang ke-7 kita bagi mereka ialah ada ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Wallahu a'lam. Jadi beza mazhab Syafi'i dengan Hambali pula ialah bismillah itu dibaca kuat atau dibaca perlahan. Sebab tu kita pergi Mekah, dia tak baca bismillah. Bukan tak baca bismillah umum gitu, tidak. Mereka tidak membaca bismillah dengan kuat. Itu saja. Perlahan. Dia baca bismillah. Sebab mazhab Hambali Mekah dikatakan bermazhab Hambali. Jadi nama Allah, mereka tidak membaca bismillah dengan suara yang kuat, suaranya perlahan. Kita mazhab Syafi'i baca bismillah tadi dengan kuat. Dengan kuat. Kalau kita kata kat Malaysia ada ustaz ataupun ada penjamaah tidak baca bismillah, bukan makna mereka tak baca bismillah. Jangan silap faham. Mereka membaca bismillah dengan perlahan, katakan. Wallahu a'lam. Kalau dia tak baca juga bismillah, katakan, maka kita fahamlah dia pegang mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki, katakan. Wallahu a'lam. Jadi surah Al-Fatihah ini rukun dalam salat. Bila rukun dalam salat, nama Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i dia rukun sama ada pada imam ataupun pada makmum, pada salat yang keras ataupun salat yang jahar, iaitu salat maghrib, isyak dan subuh, ataupun nama Allah pada salat zuhur dan asar yang salatnya bacaan imam tidak perlu kuat. Begitu juga pada rakaat yang ketiga dan keempat bagi solat isyak, dan juga solat maghrib pada rakaat yang ketiga. Maka semuanya wajib ke atas imam dan juga ke atas makmum membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah atau bi Fatihatil Kitab dalam salatnya, tuan-tuan dan Allah. Itu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi salat la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, di sini kita kata wajiblah membaca surah Al-Fatihah. Dan mazhab Syafi'i tadi saya kata bismillah itu sebahagian daripada Fatihah. Disebut dalam satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, fa idza qara'tumul hamd faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'un mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatin minha. Apabila kamu membaca Alhamdu, iaitu merujuk kepada Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia adalah ummul Quran, ummul kitab, dan juga 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'u mathani. Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran ataupun dalam surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kata hadis ini jelas, cuma ada kita kata kekhilafan dalam mentashihkan, mungkin ada riwayat, ada khilaf dalam mentashihkan hadis ni. Tetapi sebagian ulama, seperti mana saya kata tadi, sebagian ulama menyatakan hadis ni sahih, riwayat Imam Daruqutni, Imam Baihaqi rahimahullahu taala,
wallahu alam. Kalau kita kata kita pegang pada hadis ini dan kita menyatakan hadis ini sahih, maka jelaslah bismillah itu salah satu ayat daripada surah surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini faedahnya yang pertama kita kata penetapan bismillah itulah secara qat'i, bukan secara zanni, sebab hadis itu jelas. Innaha ummul Quran ataupun innaha ataupun ihda ayatin minha. Bismillah itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Sudah qat'i dah. Hadis sahih qat'i lah. Itu jelas pula, tak ada nak takwil tak ada nah. Jelas qat'i nama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang zanni. So dalam kitab Syarah Muhazzam Imam Nawawi disebutkan yang lebih sahih adalah tetapnya ia dengan prasangka, sampai cukup padanya khabar ahad, bukannya secara qat'i. Itu pun ada perbahasan lagi lah. Oleh kerana itu, orang yang menafikannya tidaklah kafir dengan ijma' kaum muslimin. Dengan walaupun kita katakan nasnya tadi qat'i, katakan ataupun kita kata dia bukannya zanni, kalau sebab secara zahirnya begitu, katakan sebenarnya di ulama dalam hati Allah Subhanahu wa taala yang lebih sahihnya adalah tetap ianya adalah zanni, adalah zanni. Wallahu a'lam. Kita kata dia kerana hadis ini belum sampai tahap hadis yang mutawatir. Dia kita kata hanya termasuk dalam khabar ahad. Perawinya tidak sampai, ataupun yang meriwayatkan hadis ini tidak sampai hadd tawatur dia panggil. Wallahu a'lam. So pandangan ulama masih lagi menyatakan bahawa penyataan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat daripada Al-Quran masih lagi tertakluk dalam khilaf ulama, dan siapa yang menafikannya tidaklah termasuk ke dalam erti kata boleh dihukumkan sebagai keluar daripada Islam. Wallahu a'lam. Sebab tu kita kata tadi khilaf ulama di antara mazhab Syafi'i, Hanbali dan juga Maliki, juga Hanafi. Dan wallahu a'lam. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kata dalam membaca surah Al-Fatihah sama sekali tidak boleh digantikan dengan bacaan dalam istilahnya menggunakan bahasa Melayu ataupun terjemahan. Tidak boleh kita kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah. Tak boleh. Tidak boleh sama sekali, sebab dia rukun, wajib dengan bahasa Arab. Kalau seorang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar atau la ilaha illallah Allahu akbar, digantikan dengan perkara itu, dengan zikir itu. Tapi bukan makna sepanjang masa dia dengan zikir tersebut dia kena wajib ke atasnya belajar membaca Al-Quran dan menghafal surah Al-Fatihah, khususnya kerana dia adalah rukun dalam salat. Wallahu a'lam. Tidak boleh diterjemahkan bagi orang yang mampu. Dalam hati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mampu juga tidak boleh nak terjemahkan kita kata dalam istilah kata terjemahan. Tapi kalau misal kata orang yang yang tak mampu, dia boleh baca ayat Quran tadi dengan tulisan Rumi, katakan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, BIS, maka hendaklah dia berbuat begitu. Itu khas untuk orang yang baru nak kita kata baru nak belajar salat, katakan, ataupun baru nak baca Al-Quran, kata. Maka kita boleh ajar dalam bentuk begitu untuk dia hafalkan surah Al-Fatihah tadi. Tapi untuk dibaca terjemahan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, yang terjemahan segala macam tadi saya kata segala puji bagi Allah dan sebagainya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, maka wallahu a'lam. Saya tak pasti kalau ada khilaf di sanalah. Wallahu a'lam. Baik.
Seperti mana yang saya sebut juga tadi, kewajipan membacanya adalah sama bagi imam ke, makmum ke, munfarid ke, seorang diri ke, solat sirriyah ke, solat jahriyah ke, maka adalah wajib bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga wajib pada imam membaca surah Al-Fatihah. Seandainya tuli atau jauh dari imam sehingga tidak boleh mendengar bacaan imam, wajib juga membaca setakat yang dia mampu. Wajib dia membaca surah Al-Fatihah tadi dalam hati Allah. Dia duduk belakang, tak dengar langsung bacaan imam. Sama ada tak solat jahriyah dah. Saya kata solat jahriyah tak mampu dia nak dengar. Dulu mana ada mikrofon, sekarang pun ada mikrofon. Tak dengar belakang jauh sana, berpuluh-puluh barisan ke belakang dalam hati Allah, tak dengar bacaan imam. Maka di situ bukan bermakna mereka tidak wajib, mereka tetap wajib membaca. So wajib membaca surah Al-Fatihah dengan seluruh hurufnya, termasuk tasydid. Baik, dalam tasydid maknanya sabdu. Kadang-kadang orang membaca surah Al-Fatihah dia tak letak, dia tertinggal sabdu. Contohnya pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tashilkan bacaannya sehingga menghilangkan syaddah. Ditashilkan, diringankan bacaan kat situ sehingga tidak kelihatan sabdunya. Contohnya dibacakan bacaan tashil tu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia iya, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ada syaddah di situ. Kenapa syaddah itu kena baca? Ustaz katakan syaddah ini dalam Al-Quran, baik dalam bahasa Arab, kaedahnya ialah dua huruf yang sama. Dia ada dua huruf sebenarnya. Bila jumpa saja sabdu, maksudnya ada dua huruf. Satu huruf berbaris, satu huruf mati. Satu dipanggil berbaris, satu lagi bisukun, dengan baris mati. Jadi dalam hati Allah, orang Arab ni tak suka tulis banyak kali. Dia gabungkan, maka digantikan dengan sabdu. Jadi bila kita buang sabdu itu, seolah-olah kita telah membuang satu huruf daripada Al-Quran. Itu kita kena hati-hati baik-baik. Maka di sini nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata keseluruhan Al-Quran dari seluruh huruf berikutnya sama, semasuk juga dengan syaddahnya. Seandainya ia mengugurkan satu huruf, meringankan tasydid ataupun menggantikan satu huruf dengan huruf lain, baik dia huruf dhad atau lainnya, maka bacaannya tidak sah. Demikian pula salatnya. Demikian salatnya. Ini jika dilakukan dengan sengaja. Kesalahan dalam salat, khususnya dalam surah Al-Fatihah, dia ada beberapa bentuk kesalahan. Ada kesalahan yang membatalkan terus dia punya salatnya. Ada yang tidak membatalkan bacaannya surah Al-Fatihahnya. Contoh kesalahan yang tidak membatalkan Fatihah, yang tidak membatalkan tidak sah bacaannya atau tidak sah salatnya dalam hati Allah, bacaannya tidak sah itu ialah apabila dia tahu, dia sedar, dia ada ilmu tentang tersebut, tetapi dia melakukan juga kesilapan tanpa kesedaran, katakan sengaja dibuat dekat situ. Maka di situ dalam hati Allah menyebabkan solatnya tidak sah. Bukan setakat itu sahaja, bahkan implikasinya lebih daripada itu. Sebab menggugurkan satu ayat dalam satu huruf daripada Al-Quran, dianggap seorang itu boleh kufur, keluar daripada Islam. Wa na'udzubillah min zalik. Jika dia tahu, dia sedar, dan dia dia buat tadi dengan sengaja. Adapun nama Allah, jika dia buat dengan tidak sengaja, maka di situ ada khilaflah di sisi ulama. Ada yang kata masih lagi sah salatnya. Ada orang yang mungkin dia tak sedar, dia tak tahu tentang, wallahu alam. Banyak takwilan yang kita kena pergi sebelum menghukumkan salat mereka tidak sah. Ada kita kata, ataupun orang itu normatif Allah memang bermasalah dari segi aspek lidahnya, katakan nak menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran tadi, katakan
Contohnya macam apa ni, contoh kita kata orang Cina, ya katakan orang Korea, orang Jepun, yang memeluk agama Islam, bila dia nak sebut, dia nak baca Al-Quran, susah, sangat susah. Andai kalau dia memang daripada kecil Islam, dia ajar Al-Quran daripada kecil, memang lain, tak sama dengan yang baru memeluk agama Islam. Bacaannya mungkin berat, boleh tapi mengambil masa. Ada yang langsung tak boleh. Ada yang dah memang daripada kecil Islam pun susah juga. Kalau pergi tengok dekat dokumentari tentang orang-orang Islam di China, orang-orang Islam di Jepun, orang Islam di Korea dan sebagainya, bacaannya memang kalau kita nilai memang teruk, tetapi itu yang dia mampu. Untuk dia tak salat tak boleh, dia kena salat, wajib salat. Apabila orang Islam, salat itu benda daruriyat, benda yang memang kita kata daruri, mesti kena salat, katakan nak tak nak, kata tak ada alasan kata Fatihah tak betul lah, tunggu Fatihah betul baru nak semayang lah. Itu semua alasan yang tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Okey. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang juga membatalkan bacaannya, membatalkan salatnya, apabila dia bacaannya tadi mengubah makna. Itu pun jika dibuat dengan sengaja, katakan dibuat dengan sengaja. Jika dibuat dengan tak sengaja, lain. Dengan keadaan tak sengaja, tak tahu, tak sedar, katakan, maka dimaafkan, katakan. Tapi bila dah ada orang tegur tu, dia kena cuba perbaiki, cuba perbetulkan. Contohnya apa ni, banyak yang sebut ialah alhamdu, dibaca alhamdulillah, alhamdu dengan alhamdu. Beza ha dengan ha. Kadang-kadang kita terlebih dia jadi ha. Kalau apa ni, kalau tengah-tengah jadi kha. Alhamdu tak ada lah. Orang jarang orang apa biasa gunakan alhamdu. Biasa alhamdulillahi rabb al-ha. Dia, saya selalu kalau dalam apa ni mengajar Al-Quran kata apa ni, nak latih tu huruf ha, kha dengan ha. Tiga, dapat bezakan tiga tu senang. Ha dipanggil tiga huruf halqi, tiga huruf halqum, semuanya makhrajnya kat sini. Ha, kalau ha kat sini, kalau kha kat tengah, kalau ha bawah, tengah. Jadi kita dapat bezakan suara kita, apa ni, ha di pangkal awal halqum, kemudian kha tengah, kemudian ha di bawah. Okeylah. Tapi kalau sama je Ustaz, tu kita kena buat latihan selalu. Kena buat latihan. Ha, kha dengan ha. Tak. Bezakan tiga. Jangan ha jadi ha, ha jadi kha, ataupun kha jadi ha. Lain. Lepas tu bila kita baca Al-Quran, alhamdulillahi rabb, alhamdu bukan alhamdu. Ramai yang membaca alhamdulillah, alhamdu salah. Tapi kita kata apa ni, mungkin susah tapi kena perbaiki, kena perbetulkan setakat yang dimampu. Kalau dia dah betulkan masih lagi, kita kata apa ni, maknanya moga-moga macam Allah Subhanahu wa taala itu saja yang dimampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa setakat yang mana dimampu. Ada. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Tu je mampu. Dia tak cuba tak apa, itu je dia mampu. Dia kena cuba, dia kena perbaiki, dia kena perbaiki. Belajar sampai dia mampu untuk sebut nama Allah dengan baik. Sementara itu tak apalah. Moga-moga kita kata apa ni, Allah terima juga salatnya tadi atas sebab kerana kekurang mampunya dia tadi membaca dengan baik. Okey. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala banyak lagi kesilapan-kesilapan yang lain. Contohnya apa yang batalkan semayang macam Allah Subhanahu wa taala ialah tadi saya kata mengubah huruf. Mengubah huruf. Tadi mengubah huruf biasanya akan mengubah makna lah, kebiasaannya. Ada yang apa ni tidak mengubah makna. Jika kita sebut contohnya macam bacaan sirat, siratal ladzina, ada yang baca sirata, ada yang baca nak sampai huruf za,
siratal. Kalau orang belah-belah apa ni Pakistan sana, dia akan baca di dekat dengan macam huruf za, katakan makhraj dia disebut. Dan kita dengar kan dia juga apa ni setengah-setengah imam dia konon-konon nak taklidkan apa ni huruf tadi dengan bunyi macam huruf za, tetapi kita kata ada mungkin kesilapan. Saya tak mahir, saya kata saya terang saya tak mahir nak sebut huruf sad yang makhrajnya dekat dengan huruf za, takut tersilap yang kita terus buat huruf za, katakan. Bila tukar terus huruf za tu jadi takut lain, berubah makna. Dia hanya sin, sad dengan za, katakan, ataupun zai, katakan, antara dua lah, katakan. Saya pun tak mahir bab tu. Dia kata wallahu a'lam, katakan. Tapi yang tu tidak itu huruf yang bertukar, tetapi sin dengan sad contohnya dalam Al-Quran banyak tempat yang boleh berubah. Kadang-kadang kita baca sad, kita boleh baca sin. Sin boleh baca dengan apa ni, biasa sad dengan sin lah. Biasa huruf sad diganti dengan huruf sin. Qist, kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila ada je perkataan al-qistu, al-qist, mana dia boleh baca dengan huruf sad, boleh baca huruf sin, katakan. Tak? Sebab Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Ada yang kata 7 huruf tu ada maksudnya, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang kita kata tidaklah membatalkan sembahyang. Contohnya kesalahan daripada aspek tajwid. Walaupun setengahnya kata wajib kita baca dengan betul, katakan dalam surah Al-Fatihah, tetapi dari sudut fiqh rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan tajwid itu tidak semestinya membatalkan solat, katakan. Tidak membatalkan, tidak semestinya. Contoh orang terlebih panjang, terlebih pendek, katakan. Ada part-part yang kita kata kesalahannya tidaklah sampai membatalkan salat. Contoh nama Allah Subhanahu wa taala, orang baca ihdina, dia baca ihdina, ataupun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kan ramai kan yang baca alaihim, him, dia dengan ataupun ada ihdina, sama je Ustaz. Yang betul macam mana? Yang betulnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala ialah datangkan hak baris itu yang sebenarnya, katakan. Bukan dengan imalah. Imalah kalau kita baca ihdina ataupun him, itu imalah. Macam kita baca majriha, ada majriha, bismillah majriha, riha, itu imalah. Him ataupun itu imalah. Dia baca dengan imalah. Tetapi yang sebenarnya tidak ada pun dalam hukum tajwidnya imalah. Dibaca dengan betul-betul baris bawah. Ihdina, alifnya baris bawah, baca lah, bukan dia baca ihdinas siratal mustaqim. Bila siratal ladzina an'amta alaihim, yang dibaca alaihim, him tu imalah. Yang betulnya hak tu baris bawah kan, baca betul baris bawah, alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan alaihim. Tak. Kadang-kadang ialah imam dia, kita sendiri pun kadang-kadang baca asal bunyinya dah, katakan alaihim ke apa ni, itu belum lagi alaihum. Itu dalam qiraat lah. Ada je orang baca qiraat yang macam gitu. Dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim, tak pernah dengar pun Ustaz dia kata alaihim. Ada yang baca alaihimu, dia panjangkan apa ni mu tu. Alaihimu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada juga riwayat qiraat yang baca begitu. Wallahu a'lam. Baik.
Tapi adalah yang tu kita tak pandai, jangan ngada-ngada nak baca mayang baca gitu. Yang tu dah belajar, dah tahu qiraat begitu, maknanya tak apa. Jadi qiraat dia tak boleh campur-campur. Campur hafs, campur warash dalam satu ayat tu memang campur-campur belaka. Tak boleh katakan. Unless kalau kita dah belajar, kita pun tak boleh juga dalam bacaan satu ayat tu kita campurkan dengan qiraat-qiraat yang berbeza-beza. Dalam wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kesalahan di situ macam siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, ihdina, dia tak baca ihdina. Tidaklah kesalahan itu dianggap sebagai membatalkan semayang, katakan. Macam mat jaiz, mat wajib, katakan. Ada baca tak cukup harakat, ada yang kata terlebih, katakan. Maka kalau mat wajib dengan mat jaiz itu tidaklah menjadi kesalahan. Tetapi kalau mat asli, kita panjangkan lebih daripada 2 harakat, dekat situ ada masalah. Sebab bila panjang merujuk kepada adanya huruf tambahan. Dia ada huruf tambahan. Dia ada huruf tambah satu lagi huruf alif jika kita lebih daripada dua harakat. Ada orang baca contohnya kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni banyak alamin, panjang kan? Lebih daripada 2 harakat. Jadi lebih daripada 2 harakat itu dia dah letakkan satu lagi huruf alif kat situ. Jadi dia dah tambah pula. So tambah tak boleh lah. Tapi kalau memang dia mat wajib ataupun mat jaiz, kita tahu memang panjang, katakan dia terlebih panjang pun tak ada isu. Kalau dia terlebih panjang pun tak ada isu, memang dibaca dengan panjang. Cuma janganlah melampau sangat sampai 10 harakat. Ini lebih ada kita kata normal lah, katakan. Jadi kalau berbeza, katakan sebab kata dalam tajwid, kalau awalnya dibaca dengan contohnya mat wajib dibaca dengan 4, maka berterusanlah bacaannya dengan 4 sepanjang kita baca ayat Al-Quran. Kalau kita baca dengan mat jaiz dengan mat wajib, ada mat jaiz dengan mat wajib, maka tak boleh kita lebihkan mat jaiz daripada mat wajib, katakan. Itu dari segi tajwid, nama-nama Allah. Tapi kesalahan tajwid tidak semestinya nama-nama Allah menyebabkan salat seorang itu batal, katakan. Seperti mana yang kadang-kadang kita dengar daripada dalam YouTube ada setengah-setengah orang yang mengajar Al-Quran, misalnya tu ni kena betul ni, nanti salatnya tidak sah. Ada tajwidnya kena betul, mayangnya tidak sah. Nanti banyak dia buat benda-benda yang macam itu dan macam Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama, sebab dia nak tarik orang supaya belajar tu baguslah, katakan. Macam Allah cuma menakutkan orang sehingga orang risau solatnya tidak sah dan sebagainya, katakan. Ya, betul, memang kita kena belajar, tetapi nama Allah, kesalahan yang membatalkan dalam salat itu tidaklah seperti mana yang digambarkan. Salah tajwid, salah tak sah salat terus. Nama Allah Subhanahu wa taala. Ada part-part. Ada part yang di sudut fiqh tidaklah kata terus batal semayangnya. Tak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca surah Al-Fatihah tadi, nama Allah, seandainya kita katakan dibaca surah Al-Fatihah mengikut tertib, tidak boleh dibaca tunggang langgang. Bismillahirrahmanirrahim terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, tak boleh. Haram dibaca begitu. Dan salatnya tidak sah jika dibaca dengan tidak mengikut tertibul ayah. Tuan-tuan, tertibul ayah adalah ijma'. Benda tu adalah tauqifi. Istilahnya bukan ijtihadi. Dia bukan ijtihad. Bukanlah sahabat yang letakkan ayat ni, ayat kedua, ayat ketiga, tak ada. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berita bila turunkan wahyu kepada Nabi yang tentukan ayat ini diletakkan di mana, ayat ini diletakkan di lepas ayat mana, turutan ayat itu.
telah ditentukan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang tentu, bukan ijtihad. Sebab itu menukar balikkan ayat itu boleh dianggap sebagai perkara yang boleh membatalkan iman. Dan kebiasaannya yang menunggang terbalikkan ayat ni dalam mata Allah ialah tukang-tukang sihir. Mereka menggunakan bacaan surah Al-Fatihah untuk kononlah dia bomo ni pakai surah Al-Fatihah. Mula-mula dia baca betul. Lepas tu yang dia senyap dibaca tunggang langgang, dibaca terbalik, bukan kita tahu. Dia mula dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lepas tu dia senyap. Mula-mula kita nak bagi dengar, orang dengar dia baca surah Al-Fatihah. Tiba je iyyaka na'budu, dia baca hak lain. Dia tukar langgak, dia tukar terbalik kan. Sebab itu adalah satu bentuk sihir, ialah menterbalikkan ayat Al-Quran. Termasuk juga dalam bentuk-bentuk sihir ialah nama Allah menulis menulis ayat Al-Quran dengan bentuk-bentuk tertentu. Dipanggil hari ini kalau kita tu wafaq. Wafaq nama Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk juga kita kata ianya khurafat dan boleh sampai tahap syirik, wal iyazbillah min dzalik. Jika digunakan tujuannya untuk sihir, boleh jadi syirik kita katakan. Khurafat pun boleh sampai tahap syirik. Kadang-kadang ada setengah orang dia letakkan wafaq ni apa? Wafaq ni ayat-ayat Al-Quran ataupun tulisan-tulisan tertentu ditulis dalam bentuk rajah-rajah tertentu. Kalau tuan-tuan perasan, dia banyak biasa kalau setengah-setengah orang tu dia letak jadikan tangkal, misal kata. Saya pernah naik kereta seorang, dia letakkan wafaq tu di yang penghadang matahari tu kan, belakang tu ditampan, letak wafaq. Dia tulis dalam bentuk 3 segi, dalam bentuk 4 segi, dalam bentuk ada macam-macam bentuk macam Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu saya kata tadi adalah khurafat. Dan itu dah dijelaskan oleh para ulama rahmati Allah dalam menyatakan ianya termasuk dalam perkara-perkara yang khurafat dan boleh sampai tahap syirik, wal iyazbillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik. Ada jumpa tak? Pernah jumpa wafaq? Tak pernah kata. Mana? Kedai-kedai mama mungkin, wallahu a'lam. Kadang-kadang kita perasan kat kedai kan ada dia dalam frame, dia letak 4 segi, kemudian ada lagi 4 segi, kemudian ada lagi 4 segi. Itu semua adalah wafaq. Wafaq adalah khurafat. Walaupun digunakan tadi tulisannya adalah ayat Quran. Dia tulis ayat Quran tu ikut bentuk ni, tulisan tertentu, bulat ke atau sebagainya. Kalau jika tujuannya kita kata menggunakan ayat Quran tadi dalam menulisnya dalam bentuk untuk dalam membentukkan bentuk yang tertentu dengan sengaja ada tujuan tertentu dalam hati Allah, ada jadi wafaq, dan benda itu dalam hati Allah adalah khurafat. Wallahu a'lam. Apatah lagi kalau digunakan huruf-huruf Arab yang tidak diketahui maknanya. Ditulis dengan huruf-huruf yang cerai. Tulis ba, kemudian sin, mim. Ayat Quran ditulis dengan ceraian dalam bentuk-bentuk tertentu, lagilah dahsyat dalam hati Allah. Bentuk-bentuk sihir. Termasuk juga sihir tadi ialah kita kata ditulis dengan secara fard, maknanya asing-asingkan. Ba, kemudian sin, ba, alif, sin, mim, alif, lam, dia satu huruf. Walaupun kita nampak ini ayat Quran ni katakan, tak, dia ada tujuan, dia adalah sihir. Wallahu a'lam. Kita hati-hatilah kat situ. Macam Allah. Baik, disebut kat sini nama Allah melanjutkan bacaan kita tahu seandainya ia mendahulukan ayat terakhir dengan sengaja, maka bacaannya batal dan wajib mengulanginya. Diwajib ulang kalau dia tersilap. Contohlah kalau misal kata
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Dia tertinggal satu ayat, so diulang. Okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau dia teruskan dia tunggang terbalik kan, itu memang tak boleh. Tapi kalau dia tak sengaja, dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik. Wallahu a'lam. Adapun jika ia lupa, maka ayat tersebut tidak dihitung. Ia melanjutkan bacaan secara urut kecuali dia berselang waktu lama, ia harus mengulangi bacaan Fatihah dari awal. Kalaulah Fatihah ni dia terlupa satu ayat. Jadi dia terlupa satu ayat, dia dah baca surah selepas itu, maka wajib, kalau dia teringat, maka wajib dia ulang balik surah Al-Fatihah. Dia wajib ulang. Fatihah tak boleh diulangkan dengan sengaja, sebab dia dianggap rukun, tak perlu diulang sampai 2 kali, kecuali memang dia yakin dia tak baca lagi, yes, dia boleh baca lagi. Tapi kalau dia ragu dah baca ke belum, macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada perkara yang meyakinkan dia telah tak buat lagi Fatihah, maka dia tak boleh sengaja ulang, kecuali dia yakin dia tak baca lagi dan dia boleh baca. Kalau misal kata dia Fatihah ni tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia terlupa satu ayat. Let's say dia teringat masa ketika dia baca surah, wajib diulang. Masa ketika rukuk baru dia teringat Fatihahnya tadi terlupa ataupun tertinggal satu ayat, maka wajib dia berdiri balik. Wajib dia berdiri balik. Faham kan? Katakan dia wajib berdiri semula walaupun dah rukuk. Ataupun ketika sujud baru dia teringat Fatihahnya terlepas ataupun satu ayat daripada Fatihah dia tak baca dengan yakin, maka ketika itu wajib dibangun balik untuk dibaca Fatihah dengan semula. Ketika sujud kedua pun sama. Tetapi bila masuk saja berdiri pada rakaat yang kedua, masuk jadi rakaat kedua, baru dia teringat pada kedudukan yang sepatutnya dibaca Fatihah, maknanya dia naik rakaat kedua, Allahu Akbar, dia dah memang waktu itu adalah surah Al-Fatihah dibaca. Ketika itu baru dia teringat rakaat yang sebelumnya dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan macam Allah Subhanahu Wa Taala, secara automatically rakaat yang pertama tadi tidak sah. So dia boleh continue salat, tetapi nanti dia kena tambah satu lagi rakaat. Dia kena tambah satu lagi rakaat. Jadi untuk mencukupkan bilangan rakaat salatnya. Wallahu a'lam. Was-was tak boleh. Kita kaedah kita senang je dalam salat ni. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dibatalkan dengan keraguan, katakan. Keyakinan hanya boleh dibatalkan dengan keyakinan saja. Dalam semayang ragu, kita kata dia dah terlepas. Contohnya dia dah sujud. Dia ragu, aku tadi rukuk tak rukuk. Contoh, ragu. So dia dah sampai sujud. Maka bila kat situ kalau macam Allah Subhanahu, keraguan itu tidak boleh diterima kecuali dia yakin memang dia tertinggal rukuk atau dia tertinggal Fatihah. So kalau kaedahnya secara umum, jika dia tertinggal rukun, terlupa rukun, maka wajib dia kembali kepada kedudukan yang rukun yang dia lupa tu, sebelum dia sampai pada rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Kalau dah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, dia tak boleh ulang dah. So just dia kena tambah lagi satu rakaat. So rakaat yang dibuat sebelum tu adalah dianggap sebagai tidak sah. Faham kata? Fahaman? Faham kata kan? Takut nanti tak faham sangat pada rakaat ni. Faham baik-baik tu katakan. Kadang-kadang kalau kita kata dilupa sujud kedua kan pada rakaat yang pertama,
And then dia dah sujud, dia terus bangun. Dia sujud tadi sekali je, kemudian dia bangun. Kalau dia masuk je rakaat kedua tu, masa dia berdiri dia tak ingat, masa dia rukuk dia tak ingat, masa i'tidal baru dia teringat. Masa i'tidal baru dia teringat yang dia belum sujud kali kedua pada rakaat yang pertama. So boleh dia ulang balik, dia terus turun untuk sujud yang kedua. Dia terus turun, duduk di antara dua sujud dulu. Sebab kalau dia lepas sujud dia terus naik, dia lupa dua lah. Satu dia lupa duduk di antara dua sujud, dan yang keduanya sujud. So dia kena buat duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua, dan dia bangun. Barulah masuk rakaat yang kedua. Tapi kalau misal kata dia teringat pada rakaat kedua tu, rahmati Allah, dia dah sampai sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud, baru dia teringat rakaat pertama dia tak buat sujud yang kedua. Apatah lagi duduk di antara sujud. Boleh tak dia diulang lagi? Tak boleh dah. Sebab dia dah masuk rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. So apa yang perlu dia buat? Kita kata rakaat yang pertama tadi dia seumpamanya terbatal. Terbatal. So lepas tasyahud menyatakan nanti dia kena tambah lagi satu rakaat. Ada. Dia maintain umpama rakaat yang kedua dia baca tadi, kalau rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga dia keempat misal kata, tapi lepas tasyahud akhir nanti dia kena tambah lagi satu rakaat. Dia kena tambah satu lagi rakaat. Wallahu a'lam. Itu cara dia. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada kita kata wajib membaca kalimat-kalimat dalam Fatihah secara berkesinambungan. Jika hal ini rosak, maka perlu dilihat. Kalau ia diam dalam waktu lama bacaannya, terasa putus ataupun menggantikan bacaannya, maka bacaannya batal dan ia wajib mengulanginya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lama berhenti. Sebab itu wajib baca dengan kita kata tertib dan juga nama Allah muwalat. Ini berterusan. Dia tak boleh berhenti lama. Tapi kalau berhentinya lama, maka nama Allah Subhanahu wa taala, kalau diamnya lama, dalam waktu yang lama bacaannya terputus ataupun ia menggantikan bacaannya, maka bacaannya batal dan ia wajib mengulanginya. Bacaannya batal lah, dia wajib ulang balik lah. Jika dia diam dalam tempoh singkat, maka tidak mempengaruhi. Kalau dia singkat saja tak apa, katakan. Akan tetapi kalau dalam diam yang singkat itu ia berniat memutuskan bacaan, maka pendapat yang sahih dan ditetapkan jumhur, bacaannya juga batal. Seandainya bacaan Al-Fatihah dibaca tetapi diselang-seli dengan zikir lain ataupun dengan ayat yang lain, ataupun di sini menjawab azan, maka bacaan Al-Fatihah tersebut dianggap sebagai batal. Dia sembahyang, Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab azan. Apa hukumnya? Fatihahnya batal. Fatihahnya batal. Dalam mazhab Syafi'i dikata Fatihahnya batal. Wallahu a'lam. Itu tak boleh diselang-seli dengan zikir dan ayat-ayat yang lain. Demikian pula jika ia mengingatkan kekeliruan seorang selain imam dalam bacaan Al-Quran ataupun bertahmid kerana bersin. Kat sini pun sama jugalah kita kata. Kita nak tegur imam punya bacaan. Kita sedang baca Fatihah, imam tu silap baca surah misal kata, ataupun something yang lain lah, kita kata kita baca Fatihah, terus kita kata
Contohnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, bersin. Kan? Asyum, alhamdulillah. Ada. Kita terbiasa bersin sebut alhamdulillah, tak batal. Ada. Kita tak batal apa ni salat kita sebut alhamdulillah tu. Tetapi batalnya kat mana? Bacaan Fatihah tadi. So kita kena ulang balik. Kita kena ulang balik katakan Fatihah tadi. Wallahu a'lam. Dan membaca kerana apabila dia menyelangilah bacaan Al-Fatihah tersebut perkara sunnah dalam solat. Contohnya apa ni, kita ada dalam solat seperti mengucapkan amin untuk bacaan imamnya, mengingatkan imam, memohon rahmat dan berlindung dari azab ketika sedang membaca ayat tentangnya, maka bacaan Fatihah tidak batal menurut pendapat lebih sahih. Contoh dia katakan kita baca apa ni dekat ihdinas siratal mustaqim, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, kita baca ihdina kat situ nama Allah Subhanahu wa taala, dibaca ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu ayat Quran. Habis je baca ihdinas siratal mustaqim tu, kita pun berdoa. Ya Allah, Allah mahdini. Allah mahdini contohnya. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, katakan. Maka di situ normat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada ayat-ayat yang ada doa kat situ, maka di situ tidaklah membatalkan sembahyang. Tidaklah membatalkan surah Al-Fatihahnya. Boleh. Ada berbanding dengan zikir. Doa di selang-selang pada ayat-ayat tadi yang ada, sebab Nabi SAW dalam sunnah Nabi SAW, bila sampai pada ayat yang doa, dia akan berdoa. Berkaitan dengan rahmat, dia akan mohon dengan Allah rahmat. Berkaitan dengan azab, dia akan mohon perlindungan dengan Allah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu solat Nabi, kalau khususnya solat sunat, lama. Lama, katakan. Sangat lama, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian rahmat Allah, di sini kita katakan semuanya berlaku bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah lah, katakan. Adapun orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dan hafalannya, maka wajiblah belajar dan membacanya dari mushaf, meskipun dengan membeli, menyewa ataupun meminjam. Ia wajib mencari cahaya dalam kegelapan. Demikian pula mencari bimbingan seorang untuk membaca Fatihah tadi dengan betul. Ia tidak boleh meninggalkan perkara-perkara ini kecuali jika betul-betul dalam keadaan uzur syar'i. Apabila ia tidak mampu mengusulkannya kerana sempit waktunya, bodoh akalnya, tidak ada pengajar atau tak ada mushaf atau contoh lainnya, maka ia membaca 7 ayat. Ia tidak menerjemahkan dan tidak beralih kepada zikir, kerana Nabi SAW berkata kepada orang yang rosak salatnya, fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillahi wa hallil wa kabbir. Jika engkau mempunyai hafalan Al-Quran, katalah Fatihah dia tak hafal, dia tak susah dia nak hafal, boleh tak dia hafal ayat yang lain, maka dia boleh gantikan dengan bacaan surah yang lain. Jika tidak hafal surah Al-Fatihah dan tak mampu nak membaca daripada surah bacaan dalam mushaf ke, dalam keratan ke atau sebagainya, maka kat situ dia kena tukar dengan hafalan ayat yang lain, surah yang lain, katakan. Ada. Kalau misal kata tak mampu juga, tak ada juga ustaz, tak ada ayat pun dia boleh hafal, barulah pindah kepada zikir. Lepas tu Nabi kata, wa illa fahmadillahi wa hallilhu wa kabbirhu. Kemudian pujilah Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun dalam riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pun ada riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, seperti mana yang disebut dalam
Sahih Ibn Hibban, wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi itu dia tuan-tuan, sedikit perbincangan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Ada. Jadi setakat itu saja, insya-Allah nanti kita sambung lagi pada rukun yang berikutnya, iaitu rukuk dan juga tamakninah. Ada soalan nak tanya? Fatihah. Macam mana? Bismillah. Macam baru. Saya tak faham soalan. Abang buka tak dengar, tak clear. Bismillah itu? Tidak. Benda tu daripada zaman Nabi lagi. Dalam riwayat dalam hadis tadi saya baca hadis sahih riwayat Baihaqi, Daruqutni mengatakan bismillah itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Mazhab Maliki dengan Hanbali, mazhab Maliki dengan Hanafi. So, dia gunakan satu riwayat hadis Nabi SAW, hadis musii'us salat. Dalam dia pegang pada hadis tersebut. Nabi SAW kata, iza tawadda'ta fa ahsinul wudu'. Kemudian berdiri untuk salat, takbir katakan. Kemudian Nabi kata mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, faqra alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tak ada bismillah. Jadi dipegang mazhab Hanafi dengan Maliki, dia pegang hadis ni. Dan adalah dia dari segi usul fiqh tu kenapa dia pegang ni, kenapa dia tak terima hadis Daruqutni dan juga Baihaqi tadi. Dia ada dalam perbincangan. Sebab itu dia masih lagi dalam konteks khilaf ulama. Bismillah itu termasuk dalam Fatihah ataupun tidak. Wallahu a'lam. Macam mana? Tak ada, dia bukan benda baru. Kita kata sebab bila dah ada dalam hadis Nabi SAW, dia tidak ditakrifkan benda baru. Sekarang pegang kat situ, dia katakan dah ada tak dalam hadis? So ada kan, tadi saya dah bacakan dalam hadis riwayat Daruqutni dan juga Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, dan semua perawinya adalah thiqah. Ada ulama menghukumkan hadisnya sahih. Ada khilaf ulama pentasihan. Bila dah ada hadis itu, mazhab Syafi'i berpegang kepada hadis ini dan mengira bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Sebab tu benda tu dikhilaf. Sebab khilaf ini nama Allah Subhanahu wa taala bila berdasarkan kepada nas, benda tu tidak jadi isu. Yang menjadi masalahnya khilaf itu tidak berdasarkan nas. Dia hanya berdasarkan kita kata pandangan-pandangan semata, tanpa mengembalikan khilaf tu kepada nas. Lepas tu dalam syair Arab dia kata wa kullu dalam syair Arab dia kata laisa kullu khilafin jaa mu'tabara walakin al-khilaf lu haddin min an-nadar. Bukan semua khilaf itu boleh kita terima dia sebagai khilaf, tapi khilaf yang betul-betul berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW baru kita boleh terima. Kalau tidak tak boleh. Bukanlah kata seorang orang alim ni kata pandangan dia begini saja tanpa tak ada dalil, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, boleh kita anggap itu sebagai khilaf ulama? No, tak boleh. Simple macam tu, mudah tak boleh katakan. Kita ada kaedah. Sebab tu ada kaedah. Bila ditakrifkan benda tu khilaf, bila ditakrifkan benda tu bukan khilaf yang tidak diterima, semua di sisi ulama ada dia punya perbahasan. Kita orang awam mungkin tak tahu. Kita anggap ni ustaz ni kata A, ustaz ni kata B, ustaz ni kata C, khilaf ulama ni. Tak. Katakan bukan semua khilaf itu boleh dipanggil mu'tabar. Ada khilaf yang tidak mu'tabar, katakan. Siapa yang tahu? Orang alim tahulah. Ada. Sebab tu kita kata orang awam, ialah cara pemahaman orang awam. Orang alim kita kata dia kena faham cara orang alim lah sepatutnya, katakan.
Sebab tu orang alim rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ustaz-ustaz katakan, rahmati Allah, khususnya para asatizah yang mengajar, sebaik-baiknya kita katakan semak dulu, cek dulu sebelum dia menyampaikan sesuatu perkara, katakan. Kadang-kadang ialah walaupun termaktub dalam kitab, ada dalam kitab, disebut dalam kitab, maka tak semestinya benda tu warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan sangkaan baik kepada guru ataupun sangkaan baik dengan pada muallif kitab tadi, tuan-tuan rahmati Allah, tapi kita kena buat rujukanlah. Nama pun katakan ustaz katakan, dia kenalah rujuk, janganlah ambil satu terus kita bagi dekat masyarakat suruh amalkan, sedangkan benda tu memang jelas tidak sabit. Dalam kitab-kitab yang lain nyatakan bahawa benda tu tidak sabit. Contohnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, contohnya Imam Al-Ghazali dia kata disunatkan berdoa setiap kali kita mengambil wuduk. Setiap anggota basuhan wuduk tadi tu ada doa khusus. Basuh muka ada doa, basuh tangan ada doa, basuh sapu kepala ada doa, kaki pun ada doa. Bila dia tentukan doa tadi, walaupun dia katakan, kita tak boleh kata ni khilaf ulama, boleh doa tak boleh doa, katakan ada, katakan tak ni. Sebab apa? Imam Nawawi rahimahullah taala yang datang kemudiannya menyangkal pandangan itu, rahmat Allah, dan kata benda itu termasuk dalam perkara yang bid'ah, tak disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan tersebut. Itu juga semayang bulan malam nisfu Syaban, semayang khusus malam nisfu Syaban, Imam Nawawi kata bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar, tidak warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan. Jadi benda kita kata bukan maknanya mestinya qaul ulama terus kita kata dia khilaf ulama, tak semestinya, katakan. Sebab tu tadi yang syair Arab tadi, ulama sebut dalam satu bait syair tadi, laisa kullu khilafin jaa mu'tabara walakin al-khilaf lahu hadhdun min an-nadar. Bukan semua khilaf boleh diiktibarkan sebagai khilaf, tapi khilaf yang betul-betul muktabar itu ialah khilaf yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Macam tadilah saya kata, mazhab Syafi'i pegang, walaupun Imam Syafi'i datang kemudian kurun yang kurun yang ketiga, kurun yang kedua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukanlah dia pandangan dia tu, rahmati Allah, adalah pandangan baru, tidak. Pandangan tu semuanya diambil daripada para para tabi'in, para sahabat Nabi, tabi'in mengambil daripada para sahabat Nabi SAW. Sebab tu tadi pentingnya saya sandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i pegang bismillah tu Fatihah, termasuk dalam Fatihah. Apa dalilnya? Kita katakan dalilnya ialah hadis yang saya sebutkan tadi lah, hadis Darul-Qutni dan juga Imam Baihaqi, dan semua hadis tadi yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang sahih, katakan. Walaupun ada khilaf ulama juga dalam bab pentasihan hadis itu, tapi kita kata kaedahnya kita katakan, kalau kita kata Syekh kami dulu mengajar satu hadis, ada ulama kata hadis ni sahih, ada ulama kata hadis ni dhaif, kan? So macam mana Ustaz ni katakan? Syekh kami kata senang je, alladhi yara anna al-hadis hadisun sahihan, anna al-hadith hadisun sahihan. Kalau dilihat hadis itu hadis sahih berdasarkan pandangan ulama hadis menyatakan hadis itu sahih, li'amal bih, dia beramal, tak ada masalah. Sebab dia mengiktikadkan hadis ni sahih berdasarkan hukum ulama hadis terhadap hadis tersebut. Tapi jika dia melihat bahawa hadis ini dhaif, berpegang kepada hadis itu dhaif, fala ya'mal bih, tak perlu pun beramal. Sebab ada dhaif, kita kata tak perlu beramal, tak semestinya. Bukan semua pada asal hadis dhaif tu, namanya Allah, tak perlu pun beramal, katakan, sebab dia dhaif, katakan. Jadi namanya Allah Subhanahu wa taala cuma kena jaga bab adab. Jangan menyesatkan antara satu sama lain jika sandarannya kepada hadis yang diselisihi oleh para ulama berdasarkan sahih ataupun dhaif.
Ini orang tu pegang kerana hadis tu sahih. Kita sesat ni, hadis ni dhaif kata. Hak yang kata hadis sahih, kau ni tak buat ni sesat, ni warid dalam hadis Nabi ni, kau tak buat sesat. Berat. Jadi yang itu yang salah. Itu yang salah. Wallahu a'lam. Ada lagi nak tanya? Kalau ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, macam Allah, setakat tu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.